Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. 20 minit insya-Allah. Ini ikut undang-undang SOP. Alhamdulillah, tuan-tuan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Allah izinkan sampai ke hari ke-27 Ramadan. Tak apa hari ini nak habis Ramadan. Dan subhanallah, bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni, kita sangat mengharap kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Ramadan ni dia buka dekat kita peluang untuk kita dapat segala jenis kebaikan. Nak apa? Semua dalam bulan Ramadan. Nak pengampunan dosa ada dalam bulan Ramadan. Nak murah rezeki ada dalam bulan Ramadan. Nak keberkatan ada dalam bulan Ramadan. Nak jadi orang baik ada dalam Ramadan. Nak tinggal kejahatan. Cerita, senaraikan semua benda yang ada dalam hidup kita ni, semua kita boleh dapat kalau kita cari dalam bulan Ramadan. Dan hasil daripada Ramadan ni nak tengok dia lepas keluar daripada Ramadan. Baik, saya nak bawa satu hadis yang saya harap kita boleh buat. Apa yang Nabi SAW cadang ni, 3 benda ni istiqamah kat kita untuk kita buat. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, ala adulluka ala abwabil khair. Mau tak aku ceritakan kepada kamu pintu segala kebaikan? Jadi nak faham pintu segala kebaikan ni, semua jenis kebaikan yang kita nak dalam hidup kita ada belakang pintu ni. Tuan-tuan nak apa? Nak apa? Senarai. Saya nak jadi orang baik, ada belakang pintu ni. Saya nak keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, ada belakang ni. Saya nak sihat tubuh badan, ada belakang pintu ni. Saya nak jauh pada musibah, penyakit, fitnah, ada belakang pintu ni. Saya nak masuk syurga Allah, ada. Saya nak jauh pada neraka. Senaraikan semua benda yang kita minta, yang kita hajat dalam hidup kita ni, semua ada belakang pintu ni. Tuan-tuan buka pintu ni, tuan-tuan akan jumpa semua jenis kebaikan tu. Maksud kita boleh dapat kebaikan tu dengan kita beramal dengan 3 benda yang Nabi SAW sebut ni. Nabi kata, ala adulluka ala abwabil khair. Mau tak aku tunjukkan dekat kamu pintu segala kebaikan? Salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW pun sambung 3 benda. Saya nak ajak diri saya nak ajak tuan-tuan pekat-pekat buat 3 benda ni. Lepas daripada ni hasil pada Ramadan ni. Nombor 1, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai, kata Nabi SAW. Nombor 1 sekali, puasa. Puasa apa ni? Puasa sunat. Puasa wajib tak usah cerita, memang kena buat dah. Puasa sunat. Nak kena belajar, nak kena ajak diri saya nak ajak tuan-tuan sekali. Orang perempuan bab puasa ni insya-Allah. Orang lelaki memang balok lihat bab puasa ni. Dia ni. Nabi ajak kat kita dalam sebuah hadis yang lain. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, sallallahu alaihi wasallam, kekasihku pesan dekat aku, yang aku tak tinggal dah sampai bila-bila, 3 perkara. Satunya puasa. Thalathati ayyamin kulli syahr. Dalam sebulan puasa 3 hari. Okey, kita nak belajar yang tu lah kot. Kita nak belajar start pada lepas daripada Syawal ni. Syawal ni kalau boleh nak buat 6 hari. Tiap-tiap tahun pun lagu tu lah. Nak buat 6 hari, nak buat 6 hari. Main hujung-hujung tanya, dia kata, Ustaz, tinggal sikit ke Ustaz? Tak lepas ke? Tinggal sikit. Berapa? 6. Tiap-tiap tahun tu lah jawab dia. Allah habis dah Ustaz Syawal? Habis dah Ustaz. Tak dah lah Ustaz. Lagu tu lah. Tiap-tiap tahun pun duduk tinggal 6 tu lah. Tuan-tuan, saya nak ajak ni. Saya nak ajak mula pada lepas ni 3 hari je. 3 hari. Nabi kata 3 hari. Kelebihan puasa ni subhanallah. Salli ala Muhammad. Ada satu pintu syurga khas Allah bagi. Inna fil jannah. Sungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu khas. Ismuhu, nama pintu tu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ni subhanallah,
dia akan buka untuk orang puasa saja. Bila dia buka, Allah tanya, aina saimun, mana orang-orang puasa ni? Kita yang rajin puasa akan tahu, Allah panggil kita. Kita akan bangkit. Orang yang rajin puasa ni. Puasa sunat lah, bukan puasa wajib lah. Bangkit dah. Masuklah semua orang puasa ni. Lepas tu tutup pintu tu dan tak buka dah kepada orang lain. Selain daripada orang puasa. Nak abang kata, hebatnya orang puasa ni ada satu pintu khas. Dan ulama sebut, Nabi sebut, inna fil jannah. Maksud dia apa? Sesungguhnya dalam syurga tu. Maksudnya orang syurga, orang puasa ni dah dapat nikmat syurga dah. Ada satu lagi pintu nikmat dalam syurga yang Allah akan bagi kepada orang yang rajin puasa. Dua kenikmatan, nikmat atas nikmat dia dapat. Hebat orang puasa. Salih asma. Jadi, tuan-tuan nak kena belajar puasa. Berapa hari? Dalam sebulan 3 hari. Boleh puasa 3 hari dalam sebulan ni? Boleh? Tak. Boleh tak boleh ni? Jauh tengah duk puasa boleh lah. Waktu tengah duk puasa jawab, berapa hari nak puasa Ustaz? 3 hari. Oh, dengan 30 hari, 3 hari tak ada apa. Tunggu masuk Syawal tengok. Dengan lemang, dengan kuih, dengan apa, dengan kuatiau goreng, apa semua. Puasa sehari pun lupa. Kan, benda tak ada betul lah. Tuan-tuan, kalau boleh buat macam Nabi SAW suruh kita, hari putih. Hari putih. Puasa hari putih 13, 14, 15. Tapi cerita betul-betul ya, puasa 3 hari berturut-turut memang susah nak buat. Mau cara saya lah, cara-cara kita lah. Biar orang jenis perajin puasa dia lain, orang perempuan dia lain. Jenis-jenis kita nak puasa 3 hari berturut-turut susah. Habis tu nak buat ke mana? Pilih. Nabi SAW dia rajin puasa hari Isnin. Sahabat tanya, pasal apa Rasulullah rajin puasa hari Isnin? Dia kata, fihi walid tu, hari tu aku dilahirkan. Dia sambut birthday, Nabi SAW sambut birthday dia dengan berpuasa. Bila? Setiap hari Isnin. Boleh pilih hari Isnin. Bulan ni start Isnin. Sebulan settle. Selesai 3 kali. Ataupun Isnin, Khamis, Isnin. Nabi SAW biasa akan berpuasa pada hari Khamis yang pertama setiap bulan. Masuk bulan tu, hari Khamis pertama Nabi SAW akan puasa. Boleh tak? Saya nak ajak diri saya nak ajak kita semua, mula daripada Syawal ni, kita nak try puasa sampai bila-bila? Dalam sebulan 3 hari. Kalau pada bulan tersebut ada hari-hari istimewa, hari Arafah ke, ataupun hari Ashura ke, yang sunat puasa, kita nak puasa pada hari itu dan tambah pada 2 hari yang lain. Supaya setiap bulan kita boleh dapat 3 hari dalam sebulan untuk puasa. Tuan-tuan nak tengok pintu segala kebaikan ada belakang puasa ni. Boleh lah ni? Ni azam nombor 1 ni. Boleh lah? 3 orang je bunyi tuan. Azam dulu. Buat tak tahu lagi. Tunjuk. Azam pun tak mau dah buat. Ya Allah. InsyaAllah Ustaz. Tak buat ke? Tak apalah. Dan boleh jadi. Boleh insyaAllah pun tak apalah. Nombor 1. Asal pun je lah. Kita ni banyak hajat kan. Macam-macam kita nak dalam hidup kan. Buatlah tuan. Nombor 2. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu, infak itu akan memadamkan dosa sebagaimana ayak padam api. Nombor 2, amalan yang jadi pintu segala kebaikan ni nama dia sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, subhanallah, hebat. Sedekah ni sangat hebat. So, kalau saya nak cerita kelebihan-kelebihan orang sedekah ni tuan-tuan, Allahu Rabbi. Sebab tu Nabi SAW cerita. Nabi kata apa? Sadaqatun burhan. Sedekah ni dia dalil, dia bukti. Hanya orang yang beriman sungguh dia akan sedekah. Nabi kata, takkan kurang harta orang sedekah. Tuan-tuan tadi bawa RM10, tuan-tuan masuk duit dalam tabung RM10. Salih ala sayyidina Muhammad. Salih ala sayyidina Muhammad. Salih ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan bawa RM10, tuan-tuan masuk duit dalam tabung RM10. Tuan-tuan tinggal berapa ringgit? Tinggal tak ada duit lah. Betul tak ni? Tuan-tuan ada RM1,000 dalam bank, tuan-tuan bawa keluar RM100, tuan-tuan masuk dalam tabung sedekah. Tuan-tuan nampak tinggal berapa ringgit kat kita? Matematik teruk nampak gaya ni. Tanya tuan. 900 ya? Hantu kita nampak.
Tak, Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Allah kata aku akan gantikan dengan yang lebih baik. Tuan-tuan percaya apa kita nampak kan? Tuan-tuan percaya apa Allah kata? Tuan-tuan, sungguh tak akan pernah miskin orang sedekah. Ada seorang nama dia Tahir Al-Baghdadi. Tahir Al-Baghdadi ni tuan-tuan, dia ni murah rezeki. Rezeki dia murah ya. Dia ada orang jenis murah rezeki tuan. Murah je rezeki dia. Ada orang jenis macam tu. Kita ni tuan-tuan, nak tahu murah rezeki ni bukan tentu banyak. Allah bagi cukup je kat dia tu maksud murah rezeki. Harta yang baik kat kita ni ialah harta yang cukup-cukup, tak lebih tak kurang. Harta yang cukup-cukup, tak lebih tak kurang. Kalau lebih dia boleh jadi mudarat. Kalau kurang dia tak cukup. Yang cukup kat kita ni yang cukup-cukup aja. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Siapa tahu cukup? Tak tahu. Allah je yang tahu cukup apa. Nah, Tuan Haji mungkin yang cukup kat dia sehari 1000 mungkin. Cukup kat dia. Kalau lebih tak boleh rosak dia. Kalau kurang dia tak rasa cukup. Maka cukup kat dia 1000. Siapa bagi 1000? Allah bagi kat dia 1000 cukup. Esok mungkin yang cukup kat dia 800. Maka Allah akan bagi 800 kat dia. Tuan faham tak ni? Siapa tahu cukup tak cukup? Allah tahu. Tugas kita buat apa? Cari bagi cukup saja. Maka subhanallah Allah bagi dekat dia rezeki murah saja. Maka orang tanya dekat dia, "Wahai Syekh, nak tanya ni apa amalan yang Syekh buat ni? Rezeki Syekh murah saja." Dia kata 3 amalan aku buat. Yang ni pun tuan-tuan saya nak minta tambah 3 lagi ni. 3 amalan yang tuan-tuan kena buat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia kata baca surah Waqiah. Bila? Baca malam-malam. Nabi SAW sebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu waktu dia nak meninggal dia pesan kat anak dia. Baca surah Waqiah ni Allah tak akan fakirkan dia sampai bila-bila. Tak akan fakir. Tak akan jatuh miskin. Surah Waqiah. Masalah kita ni tuan-tuan tahu pasal apa? Susah nak beramal dengan surah yang pasal tak hafal. Kalau kita hafal senang tuan-tuan. Sambil goreng nasi baca. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'ataha kadhibah. Sambil naik kereta, idza waqa'atil waqi'ah. Sambil naik motor, idza boleh. Sebab masalah kita ni bila tak hafal, kita nak buka duduk, tu je masalah dia. Hafal lah. Bayar-bayar kita ni patut-patut surah Waqiah hafal dah. Paling penting surah apa kena hafal ni, bayar-bayar kita ni? Surah Al-Mulk kena hafal dah. Nah, saya semat nak mati tak apa lama lagi. Kena hafal surah Al-Mulk. Takut kubur gelap, takut kubur sempit. Dan salih semat. Kena hafal surah Waqiah. Kena hafal surah Al-Mulk. Surah Waqiah kena hafal. Surah apa lagi tuan-tuan salih semat? 10 ayat surah terawal surah Al-Kahfi kena hafal dah. Salih alaihi wasallam tuan-tuan. Surah-surah amalan ni kena hafal dah. Yang pertama, surah Waqiah baca malam. Masuk lepas asar boleh baca dah. Masuk lepas asar boleh baca dah. Salih alaihi wasallam. Pertama. Yang kedua, sunat duha jangan tinggal. Sunat duha. Saya teringat Tuan Ibrahim Tuan Man cerita. Salih Zaman. Ustaz Tuan Ibrahim cerita apa? Dia kata, waktu Tok Guru ni Aziz nak lepas jawatan dia, nak bagi dekat Ustaz Mat Yaakob. Dia panggil Ustaz Mat, mengadap dia, jumpa dia. Soalan pertama yang dia tanya pada Ustaz Mat Yaakob, tak tanya apa? Apa ni, Ustaz sembahyang duha tak? Ustaz sembahyang duha, dia kata, kadang-kadang mayang, kadang-kadang tak tu. Lepas ni mayang duha. Rupanya dia nak perkemah, nak jadi menteri besar tu, dia nak pastikan pengganti dia tu sembahyang duha tak tinggal. Dia kata lepas pada Tok Guru pesan tu dia tak pernah tinggal dah. Dan dia kata ajibnya sembahyang duha. Tuan-tuan nak bagi cukup, tuan-tuan sembahyang duha 4 rakaat. Tuan-tuan jangan dengar cakap saya. Tuan dengar apa Nabi SAW kata. Saya cakap kok tak betul. Tapi Nabi SAW cakap mesti betul. Nabi kata, Allah firman. Allah kata ni hadis qudsi. Nabi kata, Allah berfirman, ya ibni Adam, wahai anak Adam, irka' li min awalin nahari arba'an. Wahai anak Adam, solatlah kepada aku pada awal siang, ini duhanya 4 rakaat. Maka aku akan mencukupkan untuknya sehingga ke akhir. Sehingga ke akhirnya. Tuan-tuan, mayang duha belajar buat rakaat 4 rakaat. Kalau sebut 4 rakaat ni 2 salam lah. Mazhab Syafi'i dia kira lagu tu. Dia kira perbanyak semayang lebih baik daripada perbanyak rakaat dalam semayang. Kalau buat 3 rakaat straight sunat witir sah, tapi dapat 1 semayang.
Imam Syafi'i kata buat 2 campur 1 dapat 2 semayang. 2 semayang lebih banyak daripada 1 semayang. Boleh faham dah? Tu kalau sebut 4 rakaat tu sebut fahamlah 2 salah. Nabi SAW pun buat 4 rakaat. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya, "Berapa rakaat sembahyang Nabi SAW yang duha?" Kata Sayyidina Aisyah, Nabi buat 4 rakaat dan Nabi menambah sesukanya. Jadi paling kurang buat 2 rakaat. Eloknya macam Nabi SAW buat 4 rakaat, nak bagi rasa cukup Allah nak bagi kita. Boleh lah, macam yang sebut tadi lah, cukup bagi Allah bagi cukup. Nombor 3, apakah amalan yang diamalkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Tahir Al-Baghdadi? Dia kata sedekah. Sedekah. Sedekah ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni Allah bagi cash. Dekat Pulau Pinang ada seorang. Waktu tu buka puasa. Nak buka puasa tu, tiba-tiba Salih Ahmad ada seorang Cina mai. Dia mai, dia kata, ni nak bagi derma kat Tuhan, dia kata. Lepas tu yang pengerusi masjid tu pun tanya kat dia, ni pasal apa ni nak pasal apa yang nak bagi mai, tiba bagi masjid awak tak bagi kat tempat dia ke apa ke. Dia kata dia meniaga kedai perabot. Lepas tu dia punya staff dia pelari duit. Habis yang banyak-banyak kat supplier semua dia ambil kat dia. Lepas tu supplier minta mana duit tak banyak. Dia kata dah banyak dah bagi cash. Staff dia pelari semua. Betul. Habis tak ada apa. Tinggal 5,000 ni dia kata. Duit dia tinggal 5,000 ni. Saya tak mau fikir dah pasal berniaga. Yang ni duit saya mau kasih sama Tuhan. Jadi kita pun dia pengurusi tu pun ambil. Tahun depan dia main lagi. Kali ni main bagi 10,000. Dia kata, hari tu bukan 5,000. Hari tu kata tak mau berniaga dah. Kita lepas bagi tu dia main lagi bagus. Dia kata berniaga lagi bagus. Dia kata dia kali bagi 3 tahun dia main. Tahun depan main bagi 15,000. Nak cerita bukan setakat orang Islam. Orang bukan Islam pun dapat manfaat daripada sedekah. Ada seorang tu, dia balik daripada Salih Alaihi Muhammad berniaga. Dia nak balik kampung sehingga pergi dekat surau. Duduk kat surau tu dia tengok budak-budak kafar duduk main-main kat depan. Dia kata, dia pergi kat kedai tu, dia kata apa ni, budak-budak ni nak beli apa, beli saya bayar. Duduk buka beli, dia pergi bayar RM34 2 kupang. Dia kata yang ingat sangat RM34 2 kupang tu pasal bila orang dia nak bayar, dia nak bagi kawan tu RM35. Tokek tu kata apa, saya tak mau nak ambil balik 8 kupang ni. Dia kata, alah ambil lah 8 kupang je pun. Tak mau, ni amanah aku, dia kata ambil ni. Tu yang teringat dia RM34 2 kupang. Dia kata subhanallah, tak berapa lama tuan, dia dapat projek nilai dia RM342,000. Dia akan bagi begitu. Seorang tu JK masjid. Duk mesyuarat malam nak tukar kapet. Dia kata Allah, Ramadan ni tukar kapet tak cukup RM11,000. Tak tahu nak cari mana, duk garuk kepala dia, susah hati betul. Duit tak cukup RM11,000 lagi. Ni nak masuk Ramadan ni. Kapet tak ganti lagi. Dia duduk teringat dalam akaun dia ada RM11,000. Dia kata dalam akaun aku ada RM11,000 ni. Tapi aku nak pakai yang lain, aku nak pakai pasal berniaga. Kalau aku bawa keluar ni, masuk aku tak cukup untuk berniaga aku. Tapi masjid nak pakai ni, duk fikir, satgi masjid nak pakai, satgi orang nak main mengaji, orang nak main tarawih apa semua kapet. Fikir dia. Esok bagi telefon kat pengurusi, dia kata, pengurusi ada orang bagi RM11,000 tu. Dia tak abang kata dia. Transfer masuk dalam bank. Dia mai jumpa ustaz teriak. Buat ustaz dia. Ustaz, saya bagi RM11,000 ustaz. Allah bagi kat saya 11 juta. Tuan-tuan, lagi sekali saya sebut, tuan-tuan bab sedekah tuan-tuan jangan cakap saya. Jangan dengar cakap saya. Allah janji Allah akan ganti. Nabi kata takkan kurang. Dengar cakap Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Man asdaqa minallahi haditha. Perkataan siapakah yang lebih betul lagi daripada perkataan Allah? Tak ada janji yang lebih betul lagi daripada janji Allah. Allah janji, Allah ganti, Allah ganti. Sedekah. Jangan takut dengan sedekah. Belajar. Cuma sedekah ni nak kena bagi lekat. Macam mana nak bagi lekat? Tuan-tuan kena pastikan setiap hari tuan-tuan sedekah. Setiap hari. Dia bukan hari sedekah, esok sedekah. Setiap hari kena sedekah. Sedekah waktu paling best waktu pagi. Pasal apa? Pasal 2 malaikat. Nabi SAW cerita hadis sahih, 2 malaikat mai doa.
Orang yang sedekah ganti dengan lebih baik. Seorang lagi dia kata orang, ya Allah kau musnahkanlah ni harta orang kerikut ni. Dua malaikat ni. So doa sedekah paling best waktu pagi. Nabi SAW pun doa. Nabi SAW kata Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah kau berkatilah umatku pada waktu pagi dia. Maka kita dapat dua kelebihan ni. Dapat doa pada malaikat dan doa Nabi mohon berkat. Jadi sedekah pada waktu pagi. Buatlah. Saya duk dapat ni tiap-tiap hari ada seorang tu dia buat auto debit kot kalau tak salah saya lah. Pasal tiap-tiap pagi dia akan masuk RM40, RM10. Tapi kalau auto debit dia tiap-tiap hari mesti sama jumlah dan waktu yang sama. Tapi tak. Kadang-kadang masuk pukul 6 pagi, kadang masuk pukul 8 pagi. Tapi tiap-tiap hari dapat mesej daripada orang yang sama. RM10, RM40, RM20 macam tu lah. Tiap-tiap hari. Istiqamah. Tuan-tuan nak tengok hebatnya, tuan-tuan sedekah. Baru ni saya habis main Jumaat, ada seorang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, dia abang kata, saya pun terkejut. Dia kata, Ustaz, saya ni jutawan. Saya pun terkejut sebab saya tak tanya pun. Ustaz, saya ni jutawan. Saya ingat dia melawak-melawak ke apa. Ustaz, saya ni jutawan. Saya kata, Alhamdulillah, ya Allah, tahniahlah Allah bagi jadi jutawan. Saya nak respon macam mana, saya tak erti. Saya ikut dia melawak. Ustaz, saya nak abang. Allah bagi kat saya projek Ustaz 60 juta, 20 juta. Macam tu je Ustaz. Kadang-kadang saya dapat projek 20 juta, 40 juta. Saya tak kenal pun siapa yang bagi projek tu. Dapat mesej. Kata, tender apa mau masuk, mai tolong mai isi apa. Dia kata, lah macam tu dia dapat. Ni ada projek ni baru ni Ustaz, ni 20 juta ni Ustaz. Saya tak pernah berjumpa pun orang ni. Tak payah duk-gaduh nak pergi lobby, tak payah nak pergi minta, tak payah. Saya tak kenal pun orang ni. Sekali jumpa itu waktu saya jumpa dia. Kata, maksud dia semua. Habis, abang buat apa? Ustaz, saya buat apa? Ada projek ni saya dapat, dia minta saya tolong buat, nak buat madrasah, nak buat sekolah. Berapa kos saya ni? Kos dia jadi konsultan. Berapa kos ni? Kos ni 10,000. Tak apalah, saya halal lah untuk sekolah. Ini berapa kos ni? Kos ni 5,000. Tak apalah, saya halal lah untuk masjid. Allah tambah ni. Saya kata, saya duk halal yang tu, Allah duk bagi kat saya 20. Saya halal 20,000, Allah bagi kat saya 20 juta. Saya halal 10,000, Allah bagi kat saya 1. Subhanallah, macam tu ya tuan-tuan. Ada orang dia yakin. Tuan-tuan buatlah. Tuan-tuan tengok sendirilah. Nombor 3, Nabi SAW kata apa? Yang pertama, puasa. Nombor 2, sedekah. Nombor 3, salli ala sayyidina Muhammad, salatul rajul fi jawfil lail. Semayangnya seorang lelaki pada sebahagian pada malam dia. Yang ni pun saya nak ajak juga. 3 benda ni, salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga nak ajak juga tuan-tuan, tolonglah buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh yang nama dia sunat tahajud. Kita duduk puasa ni berapa hari dah, 30 hari dah bangkit awal. Lepas pada Syawal, lepas pada Ramadan ni, tuan-tuan tak payah bangkit untuk makan dah. Tuan-tuan bangkit awal sikit untuk 2 rakaat. Nama dia sembahyang tahajud. Allah akan buka segala pintu kebaikan kat tuan-tuan. Orang bangkit tahajud ni tuan-tuan, Allah, wajah ni ada nur, wajah dia cahaya je, cerah je. Bukan cahaya ni maksud macam tutup lampu suluh tu torchlight. Spotlight. Dia ada seri, Allah bagi seri dia. Nak seri, bangun tahajud. Tuan-tuan nak jadi orang soleh, tuan-tuan bangun tahajud. Tuan-tuan nak murah rezeki, tuan-tuan bangun tahajud. Tuan-tuan nak sihat tubuh badan, bangun tahajud. Tuan-tuan nak jauh, Allah halang kita daripada buat dosa dan maksiat, tuan-tuan bangun tahajud. Semua yang saya sebut tu, semua terkait dengan hadis Nabi SAW. Kita sedekah, tahajud, bangun qiyamul lail akan menyihatkan tubuh badan, menjauhkan penyakit. Itu yang Nabi SAW sebut. Tahajud, salli alaihi wasallam. Allah nak jawab, Allah nak makbul semua doa kita. Man yad'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa padaku, aku nak mustajabkan. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang nak minta apa-apa, aku nak bagi. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, siapa yang nak minta ampun, aku nak ampunkan dosa dia. Allah kata kat malaikat, bila tu sepertiga akhir malam waktu kita bangun tahajud. Tuan-tuan, boleh tak? Kesimpulan ni, habis ni. Cukup dah ni 20 minit. 3 benda ni tolong jaga. Nombor 1, belajar puasa. Lepas bulan ni, kita nak belajar puasa berapa hari dalam sebulan? 3 hari, insyaAllah. Boleh lah? InsyaAllah. Nombor 2, sedekah. Tiap-tiap hari mau sedekah. Walaupun RM10. Walaupun RM10. Tuan-tuan yang jenis main masjid, tiap-tiap hari, seluk poket, pastikan ada duit yang kita masuk dalam tabung masjid. Tuan-tuan yang rasa macam susah, buat ni, buat online. Bagi tahu kat anak kita, tolong buat kat ayah ni, buat dia panggil auto debit ke, auto apa,
tolong potong siap-siap masuk dalam akaun mana madrasah sekolah ke yang perlu tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari ke apa-apa tuan-tuan, tak akan kurang, jangan risaulah dengan buat sedekah. Nombor 3, salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Apa dia? Qiyamul lail, belajar 2 rakaat tahajud. Rakaat pertama baca qul ya, rakaat kedua baca qul huwallah. Cukup tunggu Ustaz lagi masuk waktu subuh, kita solat 2 rakaat sebelum subuh, solat subuh jemaah. Paling kurang ajak diri untuk bangun 15 minit, 20 minit sebelum daripada waktu subuh, insya-Allah. Pintu segala kebaikan Allah akan bagi kat kita. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa dinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.